Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk ciri-ciri kesempurnaan Islam beserta dalil dan contoh. Okey, saya Balkis Naila binti Muhammad Zawawi. Nombor pendaftaran 17 DHF 20F2038. Okey, untuk yang pertama, ciri-ciri kesempurnaan Islam adalah Rabbaniyah. Rabbaniyah ni membawa erti bahawa hukum dan peraturan syariah ini dari Allah SWT dan bukan ciptaan manusia. Bererti, sumber syariah Islamiah ialah Allah SWT ni, yakni wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz makna iaitu Al-Quran atau dengan makna tidak lafaz iaitu As-Sunnah. Okey, untuk natijah syariah Islamiah ni, prinsip-prinsip syariah dan hukum-hukumnya bersih dari sebarang berupa bentuk kezaliman, kelemahan dan menurut hawa nafsu kerana penciptanya ialah Allah yang mempunyai kesempurnaan mutlak. Untuk hukum-hukum syarak pula mempunyai kehebatan dan kehormatan dalam jiwa orang-orang yang beriman dengannya, sama ada pemerintah atau yang diperintah. Okey, untuk dalil, saya mengambil surah Az-Zumar ayat 2 dan 3, iaitu bermaksud, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu kitab Al-Quran dengan kebenaran, maka taatlah kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya. Ingatlah bahawa agama yang bersih benar itu adalah milik Allah. Okey, untuk contoh kepada Rabbaniyah ni adalah segala hukum, konsep, nilai dan peraturan yang terdapat di dalam Islam adalah ditetapkan dalam diwahyukan oleh Allah SWT. Itu saja. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah Mita Sulaiman, nombor kad matrik 17-F20F2013. Saya ingin membentangkan syumul. Syariat Islam itu suatu sistem yang syumul mencukupi semua urusan hidup yang menggariskan manusia jalan iman, menerangkan dasar-dasar akidah, menyusun hubungan manusia dengan Tuhannya, memerintah, bersihkan jiwa dan mengatur hubungan manusia sesama manusia. Kesyumulan Islam ini dapat dilihat pada 3 kelompok. Yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah seperti beriman kepada Allah dan hari akhirat. Perbahasan hukum-hukum akidah ini dan kajiannya terdapat dalam ilmu kalam atau tauhid. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak seperti wajib bercakap benar, amanah, menyempurnakan janji, haram berdusta, khianat, mungkir janji. Hukum-hukum akhlak ini kajiannya adalah dalam ilmu akhlak atau tasawuf. Yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan manusia dalam hubungan mereka dengan yang lain. Hukum amali ini dinamakan dengan al-fiqh. Pembincangannya dalam ilmu al-fiqh. Seterusnya, saya ingin terangkan dalil dan contoh dari surah An-Nahl ayat 89. Dan kami turunkan ke atas engkau kitab Al-Quran sebagai penjelasan bagi semua perkara. Contohnya segi kepercayaan, pemikiran, akhlak, ekonomi, politik, sosial, perundangan, pendidikan, alam sekitar, kesihatan dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Syafiqah binti Syarulal, nombor matrik 17 DHF 20F2063. Tajuk yang saya akan bentangkan adalah alamiah dan umumiah. Poin yang pertama adalah syariat Islam menjadi keistimewaan. Dengan ciri ini, ia menjadi rahmat untuk sekalian alam, menjadi petunjuk kepada seluruh umat manusia dan merupakan peraturan untuk manusia pada masa dan tempat. Ia bukan perundangan untuk satu jenis manusia, negara, bangsa dan kabilah tertentu sahaja. Bahkan ia juga manusia di mana jua mereka berada. Islam meraihkan kehendak dan keperluan manusia dalam beberapa perkara seperti daharuriyat, iaitu kehidupan manusia tidak akan wujud dengan ketiadaan perkara-perkara dahruriyat. Ia perlu untuk menjaga akal seperti daharuriyat, iaitu kehidupan manusia tidak akan wujud dengan ketiadaan perkara-perkara dahruriyat. Ia perlu untuk menjaga akal dan harta. Hajiyat, perkara yang diperlukan manusia untuk hidup, namun manusia hidup tanpa kewujudannya. Tahsiniyat, iaitu perkara yang diperlukan manusia untuk hidup lebih mulia. Contohnya, Islam mewajibkan menutup aurat, tetapi cara penutupan mengikut tempat dan suasana. Ia lebih mirip kepada kesempurnaan dan kemewahan. Dalil dan contoh firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya yang terlebih mulia daripada kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat ke-13.
Poin kedua, semua manusia tanpa mengira bahasa, warna kulit dan bangsa mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada bangsa yang lebih mulia daripada bangsa lain kerana faktor bangsa atau warna kulit atau bahasa semata-mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Masari binti Azmi. Nombor metrik 17 DHF 20F2008. Seterusnya adalah kekal. Syariat Islam kekal sepanjang zaman tanpa dinasahkan dan tiada perubahan. Ia merupakan syariat Islam terakhir dan penutup syariat-syariat samawi. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tiada Nabi lagi selepas baginda. Kesejagatan syariat Islam umum untuk seluruh manusia dan tidak menerima sebarang pembatalan dan tukar ganti. Dalil dan contoh. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redai Islam sebagai agama bagimu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Hukum hakamnya itu dapat mencapai kepentingan manusia sepanjang zaman dan di semua tempat dan mampu memenuhi segala keperluan yang dihajati oleh manusia setiap masa. Dijadikannya sebagai penutup semua syariat, peraturan, perisi dan hukum-hukumnya sesuai dilaksanakan untuk semua masa dan tempat. Okey, seterusnya, keadilan mutlak. Apa itu keadilan mutlak? Keadilan bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya menurut hitungan sebenarnya dari Allah. Okey, untuk dalil saya mengambil surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 iaitu membawa maksud hubungan antara orang Islam dan bukan Islam telah ditegakkan sejak dari mulanya di atas dasar kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kamu menjadikan sebarang kawan kamu dari orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu untuk mengusir kamu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka itu sebagai kawan, maka mereka itulah orang yang zalim. Okey, untuk contoh pula, Islam itu menegakkan keadilan mutlak di kalangan manusia seluruhnya dengan menegakkan persaudaraan di kalangan mereka, memelihara kehormatan agama, makasih syariah, nyawa, akal, maruah, keturunan dan harta benda dengan bermatlamat dunia dan akhirat. Okey, itu saja. Terima kasih. Kemanusiaan. Syariat Islam bersifat kemanusiaan sejagat kerana ianya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh manusia dan rahmat Allah kepada mereka sepanjang zaman dan di semua tempat. Dalil dan contohnya. Bagi dalil, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat 4. Bagi contohnya pula, nilai kemanusiaan ini biasanya diterapkan dalam semua aspek kehidupan seharian di semua kehidupan dari keluarga, sekolah, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.